Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aisyah, Siti Al-Fatihah, Nur Indonesia, Siti Zaikan dan Syafiqah Nifsa akan membentangkan tentang teori Vygotsky dan kaitannya dengan NCTM iaitu National Council Teaching Malay Mathematics. Jadi, yang pertama ialah kita akan menjelaskan tentang teori perkembangan Vygotsky di mana perkembangan intelek ini adalah berdasarkan interaksi sosial antara murid, guru dan rakan-rakan serta masyarakat. Jadi, terdapat tiga konsep yang ditekankan oleh Vygotsky di mana yang pertama ialah scaffolding. Jadi konsep scaffolding ini merupakan sokongan sosial di mana murid-murid ini mendapat bantuan daripada orang dewasa maupun guru dengan memberi bantuan serta tunjuk ajar yang diberikan oleh murid untuk menyelesaikan tugasan yang melebihi kemampuan mereka jika dilakukan secara bersendirian. Jadi guru juga mengambil peranan sebagai perancah untuk memberikan sokongan dan bimbingan tersebut kepada murid tersebut. Jadi apabila kemahiran tersebut dapat dikuasai oleh murid-murid tersebut, guru juga boleh berhenti untuk memberi bantuan kepada mereka. Oleh itu, amat penting bagi seorang guru ni untuk mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang lebih tinggi daripada murid itu supaya mereka dapat dicabar untuk lagi berusaha mencapai tahap kebolehan yang tinggi. Seterusnya, kita lihat kepada konsep konstruktivisme di mana ia adalah satu fahaman bahawa murid ini membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada mereka. Jadi dalam proses ini murid ini dapat menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan yang baru. Sebagai seorang guru, kita harus sedar tentang 5 yang lebih penting sebelum aplikasikan langkah-langkah pengajaran. Yang pertama ialah pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh mereka dan bukan pengajaran yang diterima secara pasif. Yang kedua, guru pula harus mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan merancang kaedah asas bagi sifat pengetahuan tersebut. Yang ketiga, pengajaran dan pembelajaran ini mestilah berpusatkan murid-murid. Yang keempat, guru ini merupakan sebagai pembimbing bagi kanak-kanak dalam membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Yang kelima, iaitu yang terakhir sekali, guru juga sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang memberi peluang untuk kanak-kanak ini membina pengetahuan baru. Dan konsep yang ketiga kita lihat ialah ZPD, iaitu Zone Perkembangan Proksimal ataupun Zone of Proximal Development. Okay, jadi Vygotsky ini sering memetik definisi zon perkembangan proksimal iaitu ZPD sebagai jurang di antara tahap perkembangan sebenar yang ditentukan berdasarkan keupayaan penyelesaian masalah tanpa memerlukan bantuan dan tahap potensi pembangunan yang ditentukan melalui penyelesaian masalah di bawah bimbingan orang dewasa maupun kerjasama dengan rakan sebaya yang mempunyai keupayaan. Jadi Vygotsky adalah antara kalangan ahli profesional pendidikan yang percaya bahawa peranan pendidikan adalah untuk menyediakan kanak-kanak dengan pengalaman mengikut ZPD mereka. Dengan itu, ia dapat menggalakkan dan memajukan pembelajaran individu. Jadi, perkara ini juga perlu difahami oleh guru-guru agar pembelajaran bermakna dapat diberikan kepada murid-murid mengikut aras dan keperluan mereka yang berbeza. Pendekatan mastery learning, pembelajaran terbeza, pembelajaran kooperatif dan kolaboratif adalah antara pendekatan yang amat serasi untuk diamalkan oleh guru-guru bagi memenuhi keperluan ZPD. Itu sahaja. Antara kaitan NCTM dan juga teori Vygotsky adalah melalui prinsip NCTM yang merupakan prinsip perkongsian. Yang mana prinsip perkongsian ini boleh dikaitkan dengan teori Vygotsky yang mengatakan tentang scaffolding. Dalam perkongsian ataupun prinsip dalam NCTM ini, perkongsian bermaksud suasana perkongsian adalah bergantung kepada usaha untuk melibatkan diri antara murid, guru, keluarga dan juga masyarakat. Perkara ini bersesuaian dengan teori Vygotsky yang mengatakan perkembangan intelek adalah berdasarkan interaksi sosial antara murid, guru dan juga rakan sebaya. Yang mana ianya bermaksud usaha ataupun kerjasama daripada pihak guru, ibu bapa dan juga masyarakat adalah penting untuk membantu perkembangan intelek murid-murid dan juga interaksi sosial mereka. Poin dalam prinsip NCTM yang boleh dikaitkan dengan teori Vygotsky adalah pihak sekolah boleh memupuk semua pengalaman, kepercayaan dan cara untuk meneruskan matematik. Selain itu, semua keperluan bahan untuk pembelajaran dan pengajaran yang optimum dan berkembangan individu serta guru adalah diperlengkapkan. Perkara ini bersesuaian dengan teori dalam teori Vygotsky iaitu scaffolding, yang mana pembelajaran membina iaitu kontraktivisme berdasarkan bantuan kontraktivis concept of assisted learning iaitu scaffolding. Seperti kita tahu, scaffolding merupakan amalan belajar dengan bantuan dan panduan ataupun bimbingan petunjuk oleh orang dewasa ataupun rakan sebaya yang lebih berpengetahuan. Jadinya, scaffolding ini adalah sangat penting untuk membantu kanak-kanak tersebut dalam mencapai perkembangan kognitif mereka. Begitu juga apa yang dinyatakan dalam prinsip dalam NCTM iaitu perkongsian, yang mana guru perlu menyediakan bahan-bahan yang optimum serta memberi tunjuk ajar dan menyediakan mereka persekitaran yang baik yang membina mereka dalam pembelajaran matematik. Di samping itu, semua anggota dalam komuniti pendidikan perlu menghormati dan menghargai setiap sumbangan antara satu sama lain. Perkara ini dapat dikaitkan dalam teori Vygotsky yang mengatakan sejarah dan pengalaman dalam masyarakat membantu dalam pembentukan individu untuk berfikir. Perkara ini bermaksud semua anggota masyarakat ataupun komuniti perlulah saling bantu-membantu dan menyokong antara satu sama lain dalam masyarakat dengan hidup secara harmonis supaya
kanak-kanak dapat berkembang kognitifnya dengan baik kerana melihat persekitaran mereka yang mendorong mereka untuk berkembang dengan lebih maju lagi. Untuk prinsip yang kedua adalah pembelajaran. Prinsip pembelajaran dalam STM adalah murid perlu belajar secara aktif melalui pengalaman dan pengetahuan sedia ada dengan cara murid perlu memahami konsep matematik terlebih dahulu dan kemudiannya menggunakan dalam pelbagai keadaan. Sebagai contoh, belajar tentang operasi tambah tolak berkaitan masa dan jarak. Jadi apabila murid menguasai sesuatu topik, maka dia boleh menyelesaikan masalah yang berkaitan atau lebih sukar. Disebabkan bila dia dah faham dengan tambah tolak, dia boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya untuk perkaitan ni, kita kaitkan dengan teori Vygotsky iaitu konstruktivisme. Seperti yang kita semua tahu, konstruktivisme ni kan dia macam satu fahaman yang bahawa murid-murid ni dia membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Okay, macam yang Nija cakap tadi tentang kanak-kanak ni dia belajar tentang tambah dan tolak. Jadi, kanak-kanak ni dia telah dijedahkan sejak daripada awal lagi tentang matematik ni, tapi dengan bimbingan ibu bapa. Contoh dia macam saya tulis kat sini, ibu bapa ni dia mengajar kanak-kanak mengenali nombor. Okey, dekat sini saya macam sertakan situasi lah. Contoh dia macam bila kanak-kanak tu dia tengah main kereta. Lepas tu mak dia tanya, ada berapa kereta tu? Tapi sebelum budak tu jawab, mestilah mak dia macam tolong dulu. Okay, ni ada 1, 2, 3, macam tu. Lepas tu kiranya macam budak tu dah ada, kanak-kanak tu dia dah ada sikit pengetahuan tentang, oh ni macam mana nak kira semua benda tu. Dan bila dekat sekolah tu, guru akan ajar dan bagi bimbingan. Jadi akan lagi memudahkan murid tu untuk belajar sebab dia dah ada pengetahuan tentang sesuatu konsep tu. Jadi bila pergi sekolah akan dapat kembangkan lagi pengetahuan yang dia ada. Yang terakhir, kaitannya teori Vygotsky dengan prinsip NCTM adalah pengajaran atau gaya teaching guru itu sendiri dalam memenuhi NCTM ini. Suatu pengajaran seseorang guru itu pastikan murid telah mempunyai pembelajaran sedia ada dan mengembangkan lagi pada pembelajaran baharu. Ini supaya mereka bersedia dengan dan mudah menerima subtopik baru di samping masih memerlukan bimbingan dan bahan yang sesuai oleh guru. Apa yang guru perlu lakukan juga adalah guru perlu menguasai kemahiran matematik itu sendiri terlebih dahulu yang beliau ajari dan bersikap komited kepada murid supaya dapat membimbing mereka yang berada dalam ZPD dan scaffolding. Makna kata seorang guru bukanlah perlu konsisten beri perhatian dan bimbingan dari awal hingga akhir. Bahkan, guru perlu beri bantuan sekiranya diperlukan secara berterusan dan ada peringkat-peringkatnya. Contohnya, aktiviti mengira operasi tambah. Setelah guru memberi pengajaran dan latihan diberikan, murid yang berada di ZPD perlu diperhatikan dan bantu mereka dan seterusnya. Apabila mereka peroleh bahagian tersebut, guru harus ubah sesuai bahan yang digunakan. Misalnya sebelum ini mengira menggunakan bahan maujud kepada bahan bergambar. Kemudiannya, guru perlu mencipta suasana pembelajaran yang menggalakkan budaya pemikiran matematik. Pengajaran matematik perlulah tidak menjadikan murid hanya belajar menggunakan strategi. Guru sahaja bahkan perlu dikaitkan dengan persekitaran murid dengan matematik. Ini ditekankan bahawa setiap perbuatan kita dikaitkan dengan dunia matematik tanpa sedar dan tidak sedar. Setiap pengajaran ini perlu dilaksanakan dari mudah ke sukar dan secara beransur-ansur dalam memastikan murid dapat menguasai kebolehannya dalam pemikiran budaya matematik seharian, walaupun sudah tidak memerlukan bimbingan guru lagi.